Jadi awak sepatutnya awak ikutlah setiap pembelajaran setiap minggu tu. Okey, yang paling penting cikgu nak siapkan nota bab demi bab yang cikgu dah suruh pada setiap minggu. Okey, boleh ya? Janji tahu semua buat latihan ni? Janji tak ni? Janji. Okay, janji. Okay. Baik, jadi sekarang cikgu nak mulalah pembelajaran kita pada hari ini. Okay, iaitu masih lagi bab 6. Okay, bab 6 ni cikgu dah mula dah 2 minggu lepas. Okay, jadi ada cikgu nak ulang kaji balik dan juga nak sebagai penutup lah untuk bab 6 tahun ni, bab 6 untuk minggu ini. Sebab lepas raya kita akan masuk bab 7. Okey, sebab ada dah kelas-kelas lain yang dah masuk pun bab 8. Okey, bab 8 cikgu baru nak mula bab 7. Okey, jadi cikgu nak habiskan bab 6 untuk hari ini. Dan cikgu hanya pilih-pilih yang tertentu sahaja sebab cikgu dah bagi video, cikgu dah bagi WhatsApp, dah bagi dalam dalam GC. Jadi awak dah belajar dah semua ni, cuma kita nak ingatkan semula. Okey, jadi sekarang cikgu akan tunjukkan bahan. Awak sediakan pen dan kertas untuk salin apa cikgu cakap nanti. Okey. Sekejap ya, Kak sudah cari bahan. Okey, nampak tak bahan cikgu ni? Nampak. Nampak ya? Okey, terima kasih. Baik, ini dah bab 6 yang kita belajar. Jadi hari ini cikgu akan sentuh tentang faktor-faktor pembentukan Malaysia. Baik, sebab sebelum bab 6, bab 1 hingga bab 5, okay, bab 5 lah terutamanya terdapat cadangan-cadangan untuk membentukkan negara Malaysia. Okey, sebab sebelum negara Malaysia dibentuk, kita dinamakan Persekutuan Tanah Melayu, okey, iaitu tidak termasuk Sabah dan Sarawak. Okey. Baik, selepas adanya ura-ura ataupun cadangan untuk membentuk Malaysia, selain pada Semenanjung Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, malah Brunei juga ada cadangan untuk masuk dalam pembentukan negara Malaysia. Okey. Yang kita ada pada hari ini ialah Semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak. Okey, manakala Brunei tidak masuk dan Singapura masuk tetapi keluar balik. Okey. Baik, jadi terdapat faktor-faktor pembentukan Malaysia. Okey, sejarah saya ada pesan ya, banyak yang cakap faktornya mesti 3 sebab. Okey, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Okey, faham setakat ni? Boleh? Okey, cikgu akan pergi pada bahan yang seterusnya. Ini kali dia masak lidah. Baiklah. Masuklah. Ini dia punya masak. Baik, sekarang nampak ya? Okay, cikgu besarkan sikit. Okay, baik, sekarang adalah pengenalan tau. Iaitu sebelum bab bab 6 kan dikenal sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Dengar ni cikgu cakap ni, dengar tak? Dengar. Ini buka mic tak apa kalau jadi PTM 57 kita panggil dia PTM ialah perjanjian PTM 57 ialah untuk memerdekakan tanah Melayu. Okey, sebab kita merdeka pada tahun 1957. Okey. Jadi PTM tadi dipersetujui. Okey, terdapat negeri-negeri lah, beberapa buah negeri sebagaimana hari ini termasuk dalam negara Malaysia yang bakal dibentuk, termasuklah Singapura. Okey. Namun begitu, ada juga negeri-negeri kepulauan Borneo, okey, seperti Sabah, Sarawak, Brunei pun ingin bergabung dengan pembentukan negara Malaysia. Okey, yang mana akhirnya hasil daripada cadangan-cadangan inilah maka terbentuknya Perlembagaan Malaysia pada tahun 1963. Baik, sekarang baca dulu sekejap sepintas lalu pengenalan. Cikgu akan bagi soalan.
Okey, cikgu pergi kepada soalan sekarang. Okey, nampak tak soalan ni? Nampak. Nas, nampak soalan? Okey, Nampak. awak hanya salin A sahaja. Okey, tak perlu salin bahagian atas tu. Okey, saya rasa Logas dah buat. Bagi Logas dia sebagai ulang kaji lah. Okey, pelajar yang belum buat tu salin A. Senaraikan 2 buah negara di Kepulauan Borneo yang dicadang penggabungannya ke dalam Malaysia. Okey, salin sekarang. 1 roman, 2 roman. Slide seterusnya. Okey ya, senaraikan 2 buah negara di Kepulauan Borneo yang dicadang penggabungannya ke dalam Malaysia. Habis dah salin? 1 roman, 2 roman, tempat kosong. Tak perlu isi jawapan sekarang. Tunggu dulu, awak salin soalan je dulu. Dah siap soalan? Dah siap salin? Dah siap beritahu cikgu ya? Okey, dah siap? Dah. Dah, okey, baik. Okey, cikgu patah balik pada nota tadi. Di sini, nota pengenalan ni ada dinyatakan jawapan kepada soalan tadi. Ni soalan struktur, tulis nama negeri je. Tak perlu bina ayat tempat kosong, tulis jawapan saja. Okey, dalam masa 5 minit isikan jawapan. 3 minit pun boleh siap tu, dah ada jawapan dekat situ dah. Dah. Dah, okey. Baik, apa jawapan pertama? Sarawak. Sarawak. Sabah. Sabah. Borneo. Borneo bukan, Borneo bukan nama negara, Kepulauan Borneo. Ada negara dalam tu. Brunei. Brunei. Okey, jadi dia nak 2 je kan? Okey. Jadi kalau kita di Selangor sekarang ni kan, digelar sebagai Semenanjung Tanah Melayu. Okey. Sedangkan Sarawak, Sabah, Brunei digelar sebagai Kepulauan Borneo. Sebab dalam peta tu memang kedudukan dia di bahagian Kepulauan Borneo. Okey. Tambahan lagi Sabah Sarawak tu di bawah Syarikat Borneo Utara British SBUB. Sebab tu digelar sebagai negeri-negeri Borneo. Okey, jawapan tadi ialah 2 buah negara tu yang nak masuk tu ialah Sabah dan Sarawak, juga Brunei. Baik, habis kat situ, kita sambung lagi sekejap ya. Okey, baik, sekarang ini panjang sedikit. Okey, baik. Sekarang ni ialah tentang faktor-faktor mengapakah Singapura ingin menyertai pembentukan Malaysia. Okey, baik. Singapura ni ada beberapa sebab, iaitu diketuai oleh presiden dia. Siapa presiden dalam bahan ni? Nampak siapa cikgu tik-tik-tik tu, semua tu bahan isi tu. Ada merah, ada kuning, hijau, biru. Boleh nampak tak? Okey, cikgu besarkan sikit. Okey. Siapa presiden Singapura? Siapa? Lee Kuan Yew. Okey, Lee Kuan Yew. Okey, Lee Kuan Yew merupakan pemerintah Singapura. Okey, dia ialah merupakan presiden kepada partinya. Dia ada parti, dia macam parti kita, Parti Barisan Nasional, Parti PAS. Tapi Singapura ni ialah parti pemerintahnya bernama Parti Tindakan Rakyat ataupun PAP. Presidennya ialah Lee Kuan Yew. Kalau macam kita sekarang lah, parti
Harapan Nasional. Presidennya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu parti pemerintah. Baik, jadi di Singapura pada masa tersebut ada pula Parti Barisan Sosialis iaitu bahagian parti pembangkang. Kita lah kan ada pembangkang, dia pada pembangkang juga. Jadi Barisan Nasional Sosialis tadi ingin melemahkan parti PAP di bawah pemerintahan Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew telah mengambil tindakan untuk menyertai negara Malaysia nak masuk dalam Persekutuan Tanah Melayu, nak bergabung dengan kita sebab punya barisan sosialis yang bagi Lee Kuan Yew boleh melemahkan partinya PAP. Itu alasan yang pertama. Kenapa Lee Kuan Yew nak menyertai pembentukan negara Malaysia. Baik, yang kedua, apa alasan Lee Kuan Yew lagi? Kenapa nak bergabung dengan Malaysia? Kedua, kerana di Singapura adanya ancaman yang polis yang dah tik tu, ancaman apa? Komunis. Ancaman komunis. Okay, jadi bila ancaman komunis, Lee Kuan Yew menganggapkan bahawa bila adanya maka British akan jadi Singapura bercadang nak bergabung dengan Tanah Melayu. Apa alasan Lee Kuan Yew nak bergabung? Sebab dia kata tentera-tentera di Persekutuan Melayu negara kita ni sudah ada pengalaman untuk menentang komunis. Kerana sewaktu British menjajah, adanya ancaman komunis di Tanah Melayu, iaitu adanya pengaruh Parti Komunis Malaya. Tapi dengan dengan kehandalan dengan kebijakan lah, kan, dengan kebolehan lah tentera-tentera Tanah Melayu ni, akhirnya komunis dapat diatasi. Jadi Lee Kuan Yew percaya bahawa jika dia bergabung dengan Tanah Melayu, maka Singapura akan dapat mengatasi masalah ancaman komunis. Okay. Baik, kemudian apa lagi alasan dia? Yang ketiga, Lee Kuan Yew menyatakan bahawa jika dia bergabung dengan Malaysia, dia ataupun Singapura akan cepat mendapat merdeka. Sekejap. Sekarang Saleh soalan ini. Nyatakan 3 alasan yang mendorong Singapura di bawah Lee Kuan Yew bersetuju menyertai Malaysia. Cuba jawapan terus ke? Bolehlah. Jawapan terus tu tak apalah. Yang tak tu tulis soalan, nanti cikgu tunjuk balik. Cikgu nak awak tahu dulu apa kehendak soalan. Soalan minta nyatakan 3 alasan yang mendorong Singapura di bawah Lee Kuan Yew bersetuju menyertai Malaysia. Cikgu bagi balik nota tadi. Awak boleh tengok dalam buku teks pun ada ya. Kalau yang ada buku teks boleh lihat buku teks. Cuba cikgu ambil pada buku teks, cikgu dah tik-tik dah mana-mana isi yang penting. Jadi cuba tuliskan jawapan 3 alasan Lee. Kalau dah siap bagi tahu cikgu ya.
Ada yang dah siap? Siap. Okey, lagi seorang dah siap lagi. Ini soalan struktur sahaja. Jadi tak perlulah bina ayat macam perenggan-perenggan ya. Hanya poin-poin dia ambil. Tapi kena ayat yang lengkap dah juga. Okey, orang lain dah siap? Amirul dah? Tengah-tengah. Okey, baik. Siap bagi tahu cikgu. Common. Okey, cikgu ada semua dah lama dah tu. Okey, pertama. Okey, Logis bacakan jawapan awak. Bimbang terhadap ancaman komunis. Siapa bimbang? Siapa bimbang? Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. Okey, Kuan Yew bimbang. Bimbang terhadap ancaman komunis. Di mana? Di Singapura. Di Singapura. Okey, nombor 2 orang lain pula jawapan. Okey, pertama ancaman komunis. Yang kedua, Singapura ataupun Lee Kuan Yew ingin bergabung dengan Malaysia. Okey, sila. Jawapan nombor 2. Nadia. Okey, teruskan. Apa Amirul teruskan? Tak. Amirul tulis apa? Sekejap. Okey, yang kedua. Kebangkitan, nampak tak? Kebangkitan pengaruh. Perenggan pertama tu. Kebangkitan, Lee Kuan Yew ingin bergabung dengan Malaysia kerana kebangkitan Pengaruh Barisan Sosialis akan melemahkan parti pimpinan Lee Kuan Yew. Iaitu Parti Tindakan Rakyat atau People's Action Party. Okey, jawapan kedua ialah Lee Kuan Yew ingin bergabung dengan Malaysia kerana kebangkitan pengaruh Barisan Sosialis akan melemahkan parti pimpinannya iaitu PAP. Okey, 2. Yang ketiga, siapa jumpa jawapan yang ketiga? Ini membimbangkan kerana mengugat rancangan pemerintah untuk memberikan kemerdekaan kepada Singapura. Okey tapi awak tak boleh mulai dengan ini sebab tu ialah Roman yang ketiga. Jadi yang ketiga tulis Lee Kuan Yew kan ingin bergabung dengan Malaysia kerana bimbang kan ataupun membimbangkan boleh menggugat rancangan kemerdekaan Singapura. Memberikan kemerdekaan kepada Singapura. Sebab British dah berhajat dah nak merdekakan Singapura. Tetapi bila adanya ancaman komunis, adanya kebangkitan barisan sosialis, jadi Lee Kuan Yew bimbang. British takkan memberi kemerdekaan kepada Singapura. Okey, jadi awak faham ya?
Apa alasan kenapa Singapura nak menyertai negara Malaysia? Okey. Pertama, adanya kebangkitan barisan sosialis. Okey, akan melemahkan parti, akan menjadi menggugat kestabilan politik Singapura. Okey, kemudian ancaman komunis. Okey. Baik. Sekejap. Okey, sekarang tengok dulu apa ni tentang British, okey. British ni kenapa tengok bawah dia sikit tu, okey. Dia menyatakan juga, okey, sebab-sebab British nak memerdekakan tanah Melayu. Kenapakah pada tahun 1957 kita dapat kemerdekaan? Sebab British nak memberi kemerdekaan. Ada beberapa sebab lah kenapa British nak memberi kemerdekaan. Pertama, dasar dekolonisasi British terhadap negeri-negeri kecil yang belum membangun. Baik, pada masa tersebut tanah Melayu merupakan negeri-negeri yang belum membangun. Okey. Dalam masa sama British mengadakan proses dekolonisasi iaitu nak memerdekakan tanah-tanah jajahan. Cikgu, Tanah Melayu merupakan negara belum membangun tanah jajahan British. Jadi British nak memerdekakan tanah Melayu. Sebab apa? Sebab mereka mengadakan proses dekolonisasi. Iaitu proses apa? Proses British memberikan kemerdekaan kepada tanah-tanah jajahan. Boleh? cikgu, maksud dekolonisasi tu apa? Usaha British memerdekakan tanah jajahan mereka. Mana-mana negara yang British jajah, bukan tanah Melayu je kan, negara-negara yang kecil yang tak membangun lah, maksudnya mesti dimerdekakan. Kenapa? Sebab adanya syarat daripada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pihak PBB telah bersetuju agar British memerdekakan semua tanah-tanah jajahannya. Faham? Faham tak? Yang cikgu jelaskan ialah kenapakah British nak memberi kemerdekaan, termasuklah negara Malaysia. Pertama, proses dekolonisasi. Yang kedua, kerana pihak PBB menyampaikan usul supaya tanah-tanah jajahan mestilah dimerdekakan. Okey, yang biru ni. Okey, yang biru tu. Okey, baik, sekarang sekejap. Okay, kemudian alasan lagi kenapakah British nak memberi kemerdekaan? Nampak tak kalau purple tu? Nampak. Okey, jadi British memberi kemerdekaan kepada tanah-tanah jajahannya, termasuklah negara Malaysia, supaya British dapat menghalang penyebaran pengaruh komunis. Di mana tu? Di Singapura dan juga wilayah-wilayah Borneo. Okey, jadi British bersetuju membentuk negara Malaysia untuk menghalang penyebaran pengaruh komunis di Singapura dan juga wilayah-wilayah Borneo. Faham? Jadi sekarang kita cerita tentang apa? Tentang nak menubuhkan negara Malaysia. Tadi Lee Kuan Yew bagi alasan, 3 alasan kenapa nak bentuk Malaysia, nak bergabung. Sekarang British pula, kenapa dia nak membentuk negara Malaysia. Okey, sekarang salin soalan. Okey, kemukakan 2, sekali lagi nak cari soalan Okey, nyatakan 3 sebab British bersetuju dengan pembentukan Malaysia. Salin soalan. Habis dah salin soalan? 3 sebab British bersetuju dengan pembentukan Malaysia. Boleh? Dah habis salin? Belum.
Okey, salin dulu soalan. Jawapan tak payah lagi. Soalan je dulu. Dah. Okey, baik cikgu tunjuk balik sebabnya. Ini sebab yang pertama, yang colour biru bawah tu sebab British yang pertama. Nombor 1 dah tulis? Jawapan nombor 1 dapat dah? Proses Dapat. Okey, cuba baca jawapan, nak dengar? Proses Okey, baca dekolonisasi sampai habis. British terhadap negeri-negeri kecil sebelum membangun. Okey, itu soalan jawapan pertama. Jawapan kedua, masih lagi di sini, boleh ambil kat sini juga. Kestabilan politik di Asia Tenggara. Oh, tu sambungan dia. Okey, tak. Yang PBB. Yang kedua ialah apa? Usul daripada Agak agar usul daripada PBB agar tanah jajahan. agar apa? Tanah jajahan dimerdekakan. Okey, dua. Okey, yang ketiga jawapannya. Dapat Okay, yang ketiga kalau purple. Okey. pembentukan Malaysia untuk menghalang penyebaran Okey. pengaruh komunis di Singapura dan wilayah Borneo. Okey, British. Okey. British berharap pembentukan Malaysia dapat menghalang penyebaran pengaruh komunis di Singapura dan wilayah Borneo. Okey. Biasanya cikgu nak kita tentang usaha-usaha pembentukan negara Malaysia. Ada 3 faktor. Faktor politik, ekonomi dan ke British nak memerdekakan ataupun nak membentuk negara Malaysia. Baik, sekarang faktor dulu itu faktor ekonomi. Baik, faktor ekonomi cikgu dah bulat-bulatkan. Okey, yang colour orange tu kenapa pembentukan negara Malaysia nak ditubuhkan? Nampak tak? Orang yang pertama, faktor ekonomi. Untuk apa kelas? Mewujudkan satu pasaran yang Kelas nak mengadakan kerjasama serantau, okey, dalam luas. Okey. Yang kedua, untuk mengadakan kerjasama serantau. Yang ketiga, tanah Melayu kaya dengan bahan mentah seperti lagi biji timah. Okey, Sarawak, Sabah. Bersumber bala. Brunei kerjasama serantau dalam bidang ekonomi.
Keadaan tanah Melayu yang kaya dengan bahan mentah di semenanjung tanah Melayu, di Sarawak, Sabah dan Brunei, maka menyebabkan British ingin menubuhkan ataupun ingin membentukkan negara Malaysia untuk manfaat ekonomi. Okey. Sekarang soalan, kemukakan 2 faktor ekonomi yang mempengaruhi pembentukan Malaysia. Salin soalan. Kemukakan 2 faktor by this Sunday reading project. Tapi macam mana nak buat benda ni? Dia kena buat individu ke? Okey, dah habis salin, cikgu tunjukkan nota balik. Okey. Baik, isi kata 40, 2 je dia nak. Faktor ekonomi dia nak 2 saja. 1, 2. Okey, jawab. Pertama kenapa kelas? Kerjasama serantau. Alasan pertama, Satu pasaran yang luas. mewujudkan mewujudkan satu pasaran yang luas. Jawapan nombor 2, Kerjasama serantau dalam bidang ekonomi. Kerja dia kena ada apa kerja depan tau. Yang tu mewujudkan. Nombor 2, sama mengadakan. serantau dalam bidang ekonomi. Okey, betul. Mengadakan kerjasama serantau dalam bidang ekonomi. Itu ialah sebab, 2 sebab mengapakah faktor ekonomi menjadi sebab pada pembentukan negara Malaysia. Baik, untuk faktor sosial. Okey, sosial ni kan kemudahan. Jadi, alasan faktor sosial juga merupakan sebab pembentukan Malaysia. Pertama ialah untuk mengimbangkan jumlah dan kadar pertumbuhan kaum. Sebab kita tahu kan negara Malaysia adalah negara yang paling unik dari segi kaumnya. Kaum terbesarnya Melayu, Cina, India. Kalau Sabah, Sarawak tu macam-macam kaum yang ada. Termasuklah Brunei. Jadi bila ada pembentukan Malaysia, kita boleh menyeimbangkan pertumbuhan kaum-kaum di negara anggota. Okey. Habis kat situ, satu sebab tu je faktor sosial itu mengimbangkan pertumbuhan kaum. Baik, jadi rumusannya pembentukan Malaysia penting sangat pembentukan Malaysia, iaitu untuk mendesak British supaya memerdekakan tanah dan menubuhkan negara Malaysia. Itulah yang ada dalam bab 6. Cikgu harap awak fahamlah apa yang kita duduk pada hari ini. Baik, sekarang cikgu nak pergi kepada reaksi-reaksi. Baik, nampak tak reaksi dalam negeri? Nampak kan? Jadi reaksi di Tanah Melayu. Tanah Melayu kita lah. Kita dulu digelar sebagai Tanah Melayu. Sekarang semenanjung Tanah Melayu. Bila bergabung Sabah Sarawak jadi negara Malaysia. Jadi reaksi dalam negeri ialah apakah reaksi lah, maksudnya tindakan. Adakah penduduk Tanah Melayu, Sarawak, Brunei, Singapura, Sabah bersetuju nak membentuk negara Malaysia? Yang ni cikgu dah tunjuk awak dalam video. Kan video PDP tu. Awak tengoklah balik, dia berikan alasan-alasan kenapakah Tanah Melayu, Sarawak, Brunei, Singapura dan juga Sabah ingin bergabung dalam pembentukan negara Malaysia.
Baik, sekarang kita fokus pada reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Okay. Negara luar iaitu Indonesia dan juga Filipina. Okay. Negara Indonesia ni dia bersetuju tak nak bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu ataupun pembentukan Malaysia? Dia setuju tak nak masuk dalam negara Malaysia? Siapa boleh jawab? Setuju tak? Apa reaksi Indonesia terhadap pembentukan Malaysia? Setuju ke menentang? Menentang. Menentang, okey. Jadi Indonesia ni dia tak setuju, okey, Tanah Melayu, Sabah, Sarawak digabungkan menjadi negara Malaysia. Dia tidak bersetuju. Kenapa? Kerana pada tanggapan mereka salah tanggapan. Mereka salah tanggapan kerana mereka kata bila dibentuknya negara Malaysia akan menjadi neokolonialisme, iaitu sebagai negara penjajah yang baru. Soalnya dianggap bila bergabung Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura ni menyebabkan negara Malaysia dibentuk ni menjadi penjajah dan akan menjajah pula Indonesia. Itu sebagai salah tanggapan mereka. Mereka kata Malaysia akan menjadi negara penjajah yang baru, iaitu neokolonialisme. Kolonial kan negara penjajah. Jadi dianggap Malaysia sebagai negara penjajah yang baru. Okay, yang kedua, oleh sebab mereka tak bersetuju, mereka bimbang Malaysia akan menjadi negara penjajah, maka mereka telah melancarkan konfrontasi. Konfrontasi kalau kita macam dengan protes. Tahu tak protes? Menentang dengan cara protes. Okay. Tapi cara mereka memprotes ataupun konfrontasi, pertama mereka menggunakan slogan Ganyang Malaysia. Pernah dengar Ganyang Malaysia? Baca tak buku teks tu, dalam buku aktiviti kan kita buat nota kan ada Ganyang Malaysia. Maksudnya Ganyang Malaysia ialah hapuskan, musnahkan Malaysia. Jadi mereka dalam protes Ganyang Malaysia, mereka telah melakukan beberapa siri peperangan ataupun serangan-serangan. Boleh baca dalam buku teks kan, serangan daripada udara, serangan darat dan juga serangan laut. Kemudian apabila pemerintahan Indonesia telah berubah daripada Soekarno kepada Suharto, jadi pemimpin Indonesia yang baru telah pun melakukan hubungan yang baik dengan Malaysia, iaitu menjalankan dasar berbaik-baik. Akhirnya bila pemerintah yang baru memerintah Indonesia, maka Ganyang Malaysia tadi, konfrontasi Malaysia tadi telah pun dihapuskan. Maka berlakulah hubungan antara Malaysia dengan Indonesia atas dasar hubungan politik, ekonomi dan juga sosial, iaitu berbaik-baik. Habis. Baik, Filipina. Filipina pula juga bersetuju ke menentang nak bergabung dengan Malaysia? Siapa boleh jawab? Adakah Filipina bersetuju pembentukan Malaysia? Tidak. Tidak. Okey, Filipina juga sama dengan Indonesia, tidak bersetuju untuk bergabung ataupun dengan pembentukan Malaysia. Alasan pertama ialah presiden mereka, iaitu Presiden Macapagal, mengatakan jika Malaysia dibentuk, maka Filipina akan kehilangan Sabah. Kerana bagi Filipina, Sabah ialah hak milik Filipina, iaitu milik Kesultanan Sulu. Okey. Mereka menganggap Sabah itu ialah sebahagian daripada negara Filipina, iaitu milik Kesultanan Sulu. Sulu tu di Filipina. Jadi mereka kata Sabah itu kepunyaan sultan mereka, Sultan Sulu. Jadi mereka tak nak berlakunya tak nak Sabah bergabung dengan Tanah Melayu, takut kehilangan Sabah. Okay. Kemudian apabila berlakunya peristiwa macam ni, maka pihak British di bawah syarikat Borneo Utara British telah telah mengambil alih pemerintahan Sabah. Maka akhirnya Filipina tidak dapat menuntut Sabah. Malah digabungkan pula Malaysia, Indonesia dan juga Filipina, iaitu digelar sebagai Mafilindo. Mafilindo. Ma tu apa kelas? Ma tu apa? Mafilindo. Ma merujuk kepada negara apa?
Balik. Negara Malaysia. Okey, Fili. Negara Filipina. Kemudian Lindo, negara Indonesia. Indonesia. Okey, bagus. Okey, jadi oleh sebab apabila SBUB menyerahkan Sabah pada British, maka British telah menyatu padukan balik, telah menggabungkan ketiga-tiga negara, Malaysia, Filipina dan juga Indonesia. Iaitu ringkasannya Mafilindo. Okey. Baik, di Brunei pula. Brunei ada yang menentang, ada yang menyokong. Sultan Omar Ali, iaitu Sultan Brunei menyokong pembentukan Malaysia, tetapi Parti Rakyat Brunei di bawah pimpinan AM Azahari, ada Azahari kat situ 5 fikrah. Okey. Ketua Parti Rakyat Brunei Azahari menentang pembentukan Malaysia kerana dia menganggap Malaysia akan menjadi negara jajahan yang baru, neokolonialisme. Dia pun sama juga. Macam dengan Indonesia tadi, Brunei ada yang menyokong, ada yang menentang. Yang menentang tu pun anggapkan sama Indonesia, iaitu Malaysia nanti akan menjadi negara penjajah. Mereka tak bersetuju. Okey. Kemudian mereka telah menjalankan pemberontakan di Filipina. Kumpulan AM Azahari tadi menjalankan pemberontakan menentang pembentukan Malaysia. Namun pihak British telah dapat mematahkan serangan-serangan ataupun pihak penentang daripada kumpulan Azahari. Akhirnya Brunei menjalankan dasar berbaik-baik dengan negara Malaysia. Okey. Baik, kemudian apabila selesai masalah luar negara, masalah dalam negara, maka bermulalah langkah-langkah pembentukan negara Malaysia. Yang pertama baca apa tu? Cikgu tunjuk ni apa? Okey, baca. Langkah pertama apa? Menubuhkan jawatan kuasa. Perundingan perpaduan kaum. Perpaduan kaum ni sangat penting untuk membentuk negara Malaysia sebab kita terdiri daripada pelbagai kaum. Nak menubuhkan sebuah negara Malaysia yang bergabung dengan Sabah, Sarawak, Singapura, mestilah ada perpaduan. Okey. Jadi JPPK iaitu Jawatan Kuasa Perunding Perpaduan Kaum, JPPK telah ditubuhkan di mana ni kelas? Singapura. Siapa pengurusi dia? Donald Stephens. Okay, Donald Stephens. Okay, apa peranan JPPK? Pertama, Peranan menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia. okay, yang kedua, mengumpulkan pandangan penduduk. yang ketiga, menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia. yang keempat, Februari 1962, ahlinya bersepakat mengemukakan memorandum kepada Suruhanjaya Kobol. Macam mana baca tu? Kobol. Nama putih, nama Kobol. Okay. Jadi JPPK ditubuhkan untuk terangkan pada orang ramai apa itu pembentukan negara Malaysia. Bukannya sebagai penjajah yang baru. Supaya mereka tak salah faham lagi. Terangkan jelas-jelas apa itu pembentukan Malaysia. Iaitu sebuah negara. Bukannya sebuah negara penjajah. Yang kedua, nak kumpulkan pandangan penduduk. Adakah mereka bersetuju ataupun tidak setuju untuk membentuk negara Malaysia, iaitu yang terdiri pada Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Dan mereka telah mengemukakan cadangan-cadangan ini kepada Suruhanjaya Kobol. Okey. Sekejap ya. Baik, cadangan ke Suruhanjaya Kobol iaitu antara cadangan pertama ialah mengadakan Perlembagaan Malaysia berasaskan PTM, Persekutuan Tanah Melayu 57. Yang kedua, baca Amirul. Sabah dan Sarawak diberi kuasa menentukan dasar imigresinya. Okey, tiga. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, lagi. Jaminan hak kaum Bumiputera Sabah dan Sarawak. Okey. Pemberian nama Malaysia. Okey. Akhir sekali penentuan tarikh penubuhan Malaysia.
Jadi JPPK tadi hantarlah fungsi-fungsi peranan tadi kepada Kobot. Kobot ni adalah nama seorang bahasa Inggeris lah di bawah kerajaan British. Okey, dia beritahu pada ketuanya Kobot ni bahawa perlembagaan Malaysia akan diasaskan. Sabah, Sarawak akan menentukan imigresinya tahap untuk sempadan-sempadan dia. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kenapa? Kenapa pilih bahasa Melayu, tak pilih bahasa Inggeris ke bahasa apa ke? Kerana penduduk Melayu merupakan majoriti negara Malaysia. Dan jangan bimbang, di Sabah dan Sarawak walaupun bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tetapi kaum-kaum Bumi Putera di Sabah dan di Sarawak akan diberi jaminan kan dari segi keselesaan, dari segi kemudahan kan untuk ada jaminan. Manakala pembentukan yang baru ni diberikan nama baru daripada Tanah Melayu menjadi nama negara apa? Negara Malaysia. Sebelum ini digelar sebagai negara Tanah Melayu. Jadi melalui Suruhanjaya inilah maka negara Malaysia diberi nama kan dan penentuan tarikhnya. Okey, jadi kemudian apabila berjayanya Kobot tadi buat tinjauan kat Sabah Sarawak. Mereka nak tengok apa keputusan pandangan orang Sabah Sarawak ni, setuju tak nak masuk dalam Tanah Melayu, nak bergabung sebagai negara Malaysia. Rupanya 1/3 penduduk Sabah dan Sarawak menyokong gagasan Malaysia tanpa syarat. Okey, masuk je. 1/3 setuju nak masuk. 1/3 lagi menyokong tetapi dengan syarat. Syaratnya apa kelas? Kepentingan mereka dilindungi. Mestilah melindungi kepentingan mereka. Mesti diberi hak jaminan untuk kepentingan mereka. Yang ketiga, 1/3 menginginkan kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia. Mereka nak merdeka awal. Jadi 1/3 setuju pembentukan Malaysia tanpa syarat. 1/3 lagi setuju tapi kena ada syarat. Jaga kepentingan mereka. Yang ketiga pula, 1/3 lagi nak kemerdekaan lebih awal. Okey. Jadi daripada situlah berlakunya perjanjian Malaysia 1963. Okey. Perjanjian Malaysia ditandatangani di London. Okey, 1963. Okey, iaitu setelah berlakunya peristiwa-peristiwa tadilah maka perjanjian telah pun diadakan, iaitu yang mana akhirnya Ratu Elizabeth II telah memperkenankan Akta Malaysia. Kenapa nak dilibatkan Ratu Elizabeth? Kenapa? Sebab negara Malaysia di bawah penjajahan British kan, mesti meminta keizinan bila nak beri kemerdekaan. Ratu Elizabeth kena berikan kebenaran untuk kita membuat Akta Malaysia ataupun membuat perlembagaan Malaysia. Jadi Sabah, Sarawak, Singapura, Tanah Melayu mesti ada perlembagaan iaitu digelar sebagai Akta Malaysia. Oleh itu, Yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan Akta Malaysia pada 16 September 1963. Jadi itulah sebab kenapa kita sambut Hari Malaysia pada tahun 1963. Faham tak kelas? Faham. Sebab negara Malaysia tu ditubuhkan kan dengan diperkenankan akta perlembagaannya pada tahun 1963. Okey. Baik, jadi sebagai penutupnya ialah intipati Perjanjian Malaysia. Okey, bila awak tengok ni ada beberapa perkara daripada perjanjian-perjanjian tadi telah dijadikan sebagai intipati negara yang dimasukkan ke dalam perlembagaan Malaysia. Okey, yang pertama antaranya. Nampak tak perkataan antaranya? Boleh nampak antaranya? Nampak. Okey, antaranya apa tu? Antaranya apa? Pertama, semua urusan Hal ehwal okey. luar adalah menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Okey, satu. Yang kedua, Agama Islam merupakan agama persekutuan kecuali Sarawak dan Sabah, tetapi agama lain bebas diamalkan. okey, yang ketiga. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan, tetapi bahasa Inggeris dan bahasa lain masih boleh digunakan. Okey, lagi. Sabah Sarawak. Bagi negeri Sabah dan Sarawak, bahasa rasmi ialah bahasa Inggeris sehingga 10 tahun selepas Hari Malaysia. Lagi. Negeri Sarawak Sabah. Negeri Sarawak dan Sabah diberikan kuasa mengawal hal ehwal imigresen dan
perkhidmatan awam. Hmm. Habis kat situ. Okay, terima kasih. Jadi itu merupakan perkara-perkara yang dimasukkan dalam Perlembagaan Malaysia. Pertama, semua urusan hal ehwal luar ialah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Itu Kuala Lumpur, bukannya Sabah Sarawak ya, Persekutuan. Yang kedua, agama Islam sebagai agama persekutuan. Manakala agama-agama lain boleh diamalkan. Macam hari inilah, ada sambutan Hari Wesak, ada sambutan hari apa? Hari Christmas, betul tak? Ikut agama masing-masing. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Inggeris boleh digunakan sebagai bahasa kedua. Tetapi Sabah Sarawak menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Okey. Dan Sarawak Sabah juga diberikan kuasa mengawal hal ehwal negara mereka dan juga perkhidmatan awam. Okey, jadi terbentuklah negara Malaysia, iaitu terdiri daripada apa? Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Okey, kita habis bab 6. Okey, siapa nak tanya sebelum kita ni beredar? Nak tanya apa-apa tak? Boleh tanya. Eh, Okey, ada nak tanya tak sebelum kita habiskan pelajaran kita pukul 1 ni? 4 pukul 1 habis. 12 hingga 1. Okey, semua boleh buka mic. Nak tanya apa-apa? Nisa Fatini, Nur Fatin nak tanya apa-apa? Hello. Hello Lima Fikrah, Lima Harmoni. Orang lain kena tutup mic kata tak jelas suara. Siapa tadi? Nisa. Okey, Nisa ada nak tanya apa-apa cikgu? macam Baik, Daniel baru masuk ke terkeluar tadi? Okey, nak tanya apa-apa tak? Amirul nak tanya apa-apa? tak ada rasanya. Tak ada, bagus. Amirul siap ada nota bab 6? Masih lagi dalam proses. Dalam proses. Okey, cikgu harap orang lain pun sama ya. Yang ada dalam ni seramai 20 orang. Cikgu harap sangat sepanjang PKP, cikgu suruh awak siapkan nota bab 4, bab 5 dan juga bab 6. 6. Jadi pastikan ketiga-tiga bab tu awak siapkan. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Dalam masa sama, buat juga latihan-latihan cikgu bagi dalam GC dan juga dalam WhatsApp. Dalam apa cikgu bagi? GC dan WhatsApp dah kan? Tolong siapkan. Okey, cikgu harap setakat itu sahajalah. Jadi, terima kasih di atas penyertaan awak untuk pembelajaran maya kita pada hari ini. Okey, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.